This call is now being recorded. Okay. Jadi kita just mula sajalah. Okay, untuk menjimatkan masa. Okay. Jadi seperti apa yang cikgu telah beritahu, untuk sesi malam ni kita akan bincang kertas soalan sumatif 1 bahagian C. Okay, jadi cikgu harap dalam 1 jam kita boleh habiskan misi kita malam ni lah. Okay, jadi untuk soalan yang pertama, A, diberi urutan nombor 11, 16, 21, 26 dan seterusnya 61. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi nombor ganjil dan nombor genap. Jadi di sini kamu kena dapat bezakan apa itu nombor ganjil dengan nombor genap. Nombor ganjil dekat sini, mula-mula kita kena identify kan. Nombor ganjil dekat sini ada 11, 11, 21 dan lepas tu 61. Lepas tu nombor genap dekat sini adalah 16, 26 dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan nombor genap. Okay, ini adalah merupakan nombor genap. Okay, jadi daripada soalan ni kita boleh kenal pasti mana satu adalah nombor genap, mana satu adalah nombor ganjil. Yang cikgu garis ni adalah nombor ganjil, yang cikgu bulat ini adalah nombor genap. Okay, jadi walaupun kita sudah kenal pasti macam ni, tapi kita kena bagi satu yang boleh katakan agak lengkap lah sampai 11 sampai 61. Jadi kita kena buat dekat sini. Jadi nombor ganjil dekat sini adalah 11, 21, 31, 41, 51, 61. Kita boleh nampak. Okay? Daripada 11 hingga 61. Okay, jadi lepas tu yang kedua adalah 16, 26, 36, 46, 56. Lepas 56 adalah 61 kan. Jadi kita tak perlu 66 sudahlah. Okay, jadi ini merupakan kita telah kenal pasti pola bagi nombor ganjil dan nombor genap. Okay, sekarang kita kena nyatakan pola dia. Jadi pola bagi yang nombor ganjil ni adalah menambahkan 10 kepada nombor sebelumnya. Kenapa kita boleh nampaknya dekat sini? Kita boleh nampaknya dekat sini dia tambah 10 kan? Dia tambah 10. Sama juga untuk yang bawah ini. So jadi untuk yang kedua ini juga sama. Pola adalah menambahkan 10 kepada nombor sebelumnya. Okay. Jadi ini merupakan jawapan lah bagi soalan 1A ini. Okay. Jadi pertama kamu kena kenal pastilah apa itu ganjil, apa itu genap. Jadi sebenarnya ini ada dalam buku teks anda. Jadi that's why cikgu minta bila kamu buat ulang kaji kan, kamu mesti ada satu buku nota dekat tepi lah untuk kamu catat, oh dalam bab ni ada apa contoh lagi soalan ada. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang kamu boleh buat masa kamu buat ulang kaji supaya kamu boleh lebih jelas apabila kamu buat persediaan untuk peperiksaan yang akan datang lah. Okay? Jadi
Kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan saja. Okey, untuk soalan yang soalan 1B, tentukan sama ada setiap yang berikut ialah junjukkan. Jadi kita kena tentukan lah. Okey, pertama di sini adalah 5, 12, 19, 26, 33 dan sebagainya. Dan kita kena lihat, okey? Kita kena lihat sama ada dia adalah junjukkan. Macam mana kita dapat tentukan dia adalah junjukkan? Kerana kalau dia ada pola, dia adalah junjukkan. Jadi ada pola. Bermaksudnya dia adalah junjukkan. Jadi ini adalah sangat penting. Kena ada pola. Jadi kita lihat. Setiap ni kita boleh nampak dia adalah tambah 7. Jadi di sini kita ada nampak dia ada apa? Dia ada pola kan? Oleh kerana dia ada pola, jadi kita boleh katakan bahawa dia adalah junjukkan. Kerana dia adalah pola, dia adalah junjukkan. Lepas tu kita pergi kepada yang kedua. 8, 4, -1, 2, -4 dan sebagainya. Kita pergi lihat, adakah dia mempunyai pola kah? Jadi kita lihat, ini tolak 4, ini tolak 5, ini tambah 3, ini tolak 6. Jadi kita ada nampak pola tak? Tidak kan? Jadi kerana dia tidak ada pola, jadi dia bukan junjukkan. Kerana dia tiada pola, jadi dia bukan junjukkan. Kerana dia tidak ada pola, jadi dia bukan junjukkan. Okey? Lepas tu yang ketiga. 21, 18, 15, 13, 9 dan sebagainya. Jadi kita lihat tolak 3. Tolak 3. Tapi di sini tiba-tiba pula dia tolak 2. Lepas tu dia tolak 4. Jadi kita nampak. Kenapa macam dia tidak sambung kan? Sepatutnya kalau dia pola, dia adalah tolak 3, tolak 3, tolak 3, tolak 3. Tapi kalau kita lihat dekat sini, dia tolak 3, tolak 3, tolak 2, tolak 4. Jadi, dia tidak mempunyai junjukkan. Jadi, oleh kerana dia tidak mempunyai junjukkan, dia tidak mempunyai pola, tidak ada pola. Jadi, dia juga bukan junjukkan. Jadi dia bukan junjukkan. Okey? Jadi ingat, mesti ada pola baru dia adalah junjukkan. Okey? Jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan. Okey. Soalan C. Raja di bawah menunjukkan maklumat bagi 6 buah kubus yang berlainan saiz. Kubus yang terbesar adalah 12 cm, darat 12 cm, darat 12 cm. Kubus yang terkecil adalah 4, darat 4, darat 4. Saiz kubus akan bertambah menunjukkan sesuatu pola. Tulis suatu generalisasi tentang pola panjang sisi kubus itu dengan menggunakan ungkapan algebra. Kita kena gunakan satu ungkapan algebra untuk menunjukkan generalisasi dia lah.
Okay. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat? Jadi kita perlu lihat. Perlu lihat apa? Daripada 12 hingga 4. Dia ada berapa jenis ukuran? Dia ada 6. Okay, bermaksudnya mula-mula okay. Okay. Kubus yang terbesar pertama. Okay. Lepas tu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, terlalu kecil pula tiba-tiba. Okay. Jadi, kalau kita lihat daripada sini adalah 12, darat 12, darat 12. Yang terkecil adalah 4, darat 4, darat 4. Okay. Jadi kita kena tahu setiap ini bila dia kecil, dia mesti ikut satu rentak yang sama. Jadi dekat sini, kita lihat daripada sisi yang 12 pergi kepada sisi yang 4. Okay, beza dia. Beza adalah sama dengan 12 tolak 4, iaitu 12 tolak 4, iaitu 8. Okay, bezanya adalah 8 cm. Jadi kita boleh nampak di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi dia akan turun 5 kali. Ukuran panjangnya dia akan kecilkan 5 kali. Jadi that's why di sini saya kena gunakan 8 cm bahagi dengan 5, iaitu kita boleh dapat 1.6 cm. Bermaksudnya panjang sisi untuk setiap kali dia kecil, dia akan tolak 1.6. Tolak 1.6. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, cikgu keluarkan kalkulator lah. Okay, kalau kita kira dekat sini, 12 cm tolak dengan 1.6, dia adalah 10.4. Darab 3 kali lah. Lepas tu 10.4 tolak 1.6 lagi adalah 8.8. Darab 8.8. Lepas tu 8.8 tolak lagi 1.6 adalah 7.2. Darab 7.2 darab 7.2. 7.2 tolak lagi 1.6 adalah 5. Sebab 6. Adalah 5.6. Darab. Lepas 5.6 tolak dengan 1.6 adalah 4. That's why ini adalah kita di sini, cikgu kena mention dengan kamu, di sini adalah rujuk kepada panjang sisi. Okay? Jadi kita boleh nampak panjang sisinya dia kurang 1.6. Jadi bermaksudnya setiap nombor yang seterusnya dia akan tolak dengan 1.6 cm. So that's why untuk soalan ini paling baik adalah kamu buat macam cikgu lah. Cikgu buat dia ada keluar kubus-kubus tu. Jadi kamu akan lebih realize. Dan apa yang soalan ini, dia adalah pola panjang. Panjang sisi.
Jadi di sini kita boleh nampak panjang sisi, pola yang panjang sisi ini kita boleh nampaknya adalah daripada 12 pergi kepada 10,4, pergi kepada 8,8, pergi kepada 7,2, pergi kepada 5,6, lepas tu 4. Jadi ini merupakan junjukan panjang sisi. Ini adalah junjukan panjang sisi. Okay. Kita sekarang sudah nampak junjukan panjang sisi. Dan sekarang kita kena buat macam mana? 12. Kita kena cari ungkapan algebra. Kita kena mengenerasikan junjukan panjang sisi dengan apa? Dengan menggunakan ungkapan algebra. Jadi sekarang yang pertama 12. Okay. Okay, jadi daripada 12 okay, daripada 12 kita mula. 12 adalah 12 tambah dengan 1,6 adalah 13,6 tolak dengan 1,6 darab 1. Kita boleh nampak. Lepas tu 10,4 sama dengan 13,6 tolak 1,6 darab 2. Kenapa 13,6? Kerana cikgu nak nilai tu dia bermula daripada 1. N dia akan mula dengan 1. Kalau tidak, N-nya akan mula dengan sifar. Jadi untuk bahagian ini, kamu terpaksa lihat secara lebih detail lagi tentang apa yang kamu semua telah belajar sebelum ni supaya kamu dapat lebih memahami apa yang cikgu ajar sekarang. Okay? Kamu cuba dengar dahululah. Okay? 8,8 sama dengan 13,6 tolak 1,6 darab 3. Jadi sama juga yang seterusnya. Jadi akhirnya saya telah dapati bahawa 13,6 tolak 1,6 N dengan N adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini merupakan ungkapan algebra. Okay? Ini merupakan ungkapan algebra tentang pola panjang sisi kubus itu. Ini adalah apa yang dirujukkan lah. Jadi, apa yang cikgu buat dekat sini, cikgu adalah mula daripada kubus besar kepada kubus kecil. Kubus besar kepada kubus kecil. Memang ada satu cara lagi adalah daripada kubus kecil pergi kepada kubus besar. Cikgu memang mengakui lah soalan ini memang dia agak susah. Memang dalam tahap kamu sekarang mungkin kamu ada yang masih blur. Jadi tak ada masalah kalau kamu cuba untuk soalan ini kamu kalau sudah sampai kamu boleh nak cuba soalan ini, kamu boleh rujuk lagi dengan cikgu untuk belajar lebih detail lagi tentang soalan-soalan sebegini. Kenapa? Kerana soalan ini boleh dikatakan adalah suatu soalan yang tahapnya lebih tinggi. Okey ya? Okey. Jadi
Dengan dia melengangkan masa, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan 2, kembangkan. Okey. Soalan kembangkan seperti ini sebenarnya cikgu pernah tunjukkan kan semasa sebelum peperiksaan hari itu. Jadi kita lihat lagi yang pertama. Okey, yang pertama 4P Q tolak 3. Jadi macam mana kita kembangkan dia? Okey, pertama, kedua. Jadi 4 darab dengan 4P darab dengan Q. 4 darab dengan 1 jadi 4 lah. Okey, P darab Q, P, Q. Lepas tu 4 darab dengan negatif 3, positif darab negatif, negatif. 4 darab 3, 12 P. Jadi ini merupakan penyelesaian untuk soalan yang pertama. Okay, lepas tu untuk yang kedua, negatif 6 darab dengan 3 tolak 4P. Jadi kita darab. Okay, kita darabkan dia. Okay, kita darabkan dia. Negatif 6 darab dengan 3, negatif darab positif, negatif. 6 darab 3, 18. Lepas tu, negatif darab dengan negatif, positif. 6 darab 4, 6 darab 4, 24. Lepas tu, P. Jadi ini merupakan cara-cara dia lah. Okay. Kalau kamu nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, cikgu buat satu kurungan dekat belakang. Sebenarnya adalah negatif 6 darab dengan 3. Lepas tu tambah dengan negatif 6 darab dengan negatif 4P. Jadi ini adalah apa yang berlaku dalam pendarapan tadi itu. Jadi yang ini cikgu tidak tunjukkan. Kenapa? Kerana kamu sudah diajar bahagian ini daripada dulu. Tapi bila kita menyelesaikan dia sekarang adalah seperti apa yang cikgu tulis dengan ink yang biru ini. Okay? Okay, kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3. 5Y tolak 2. 2Y tolak 3. Jadi, sama. Cikgu akan buat macam ni. Okay. Perkara yang sama cikgu pernah buat pada perbincangan untuk ujian formatik hari itu kan sebelum exam. Cikgu pernah tunjukkan soalan sebegini juga. Okay. Jadi kalau kita darab 5Y darab dengan 2Y. 5Y darab dengan 2Y. 5Y darab dengan 2Y. Positif darab positif. Positif. 5 darab 2. 10. Y darab Y. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Lepas tu yang kedua. 5Y darab negatif 3. 5Y darab negatif 3. Jadi dekat sini kita nak buat macam mana? Okay, jadi 5Y positif darab negatif. Negatif. 5 darab 3, 15 Y. Lepas tu yang ketiga adalah negatif 2 darab 2Y. Negatif darab positif, negatif. 2 darab 2, 4. Lepas tu Y. Lepas tu yang terakhir, yang keempat ini. Keempat ini, negatif darab negatif, positif. Negatif darab negatif, positif. Lepas tu 2 darab 3, 6. 2 darab 3, 6. Okay, jadi ini adalah dialah. Okay. Jadi lepas tu kita boleh nampak. Tolak 5Y, tolak 4Y dia adalah sebutan yang serupa. Jadi dia boleh ditambah tolak lah. Jadi akhirnya dia sama dengan 10Y kuasa 2.
Negatif 15 tolak 4 adalah negatif 19. Y tambah dengan 6. Jadi ini merupakan jawapan akhirnya. Ini merupakan jawapan akhirnya. Okey? Okey, kamu boleh salin dulu. Okey, kalau kamu rasanya kamu salin lambat, kamu boleh screenshot selepas cikgu telah habis jelaslah. Kalau tidak sempat, jangan risau, nanti cikgu akan post kembali lagi dalam Telegram dengan WhatsApp group juga. Okey? Jadi kita pergi kepada next lah, oh. Okey. Faktorkan 10y kuasa 2 tolak 7y tolak 12. Jadi macam mana? 10 y kuasa 2 tolak 7y tolak 12. Seperti apa yang cikgu pernah ajar, kita guna cara ini. Okey? Jadi, di sini adalah apa? Di sini adalah yang tengah-tengah itu, iaitu 7y. Negatif 7y. Ini mesti ditulis. Aha. Lepas tu apa yang kita boleh buat? Okey. Y kuasa 2, Y satu di atas, Y satu di bawah. Lepas tu kita boleh cuba tengok. Kita boleh cuba tengok. Jadi, mungkin lebih ni kita boleh tulis. Yang tua ini dia mesti sama dengan 10Y kuasa 2. Lepas tu ini mesti negatif 12. Jadi, ini adalah rujukan. Cikgu tulis ini adalah untuk nanti kamu boleh rujuk dengan lebih jelas. Okay. Jadi sekarang 10 ada apa? 1 dengan 10. Ada 1 dengan 10. Ada 2 dengan 5. Jadi apa yang kita perlu pilih? Seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu orang banyak kali. Okay, kalau kamu nak mahir, mesti latihan cukup banyak. Baru kamu dapat, sekejap kamu dapat tangkap. Okay, kalau tidak, kamu guna cara yang cikgu tunjukkan di sinilah. Ada apa? Ada 1 dengan 10. Okay, ada 1 dengan 10. Lepas 12 ada berapa jenis? 12 jenis, 12 ada 1 dengan 12. Ada 2 dengan 6. Ada lagi apa? Ada lagi 1 dengan 12. 2 dengan 6. Lepas tu ada lagi 3 dengan 4. 10 ada 2. Okay, jadi kita cuba kombinasi lah. 1 dengan 1, 10 dengan 12 tak mungkin akan ada 7. Yang di sini kita kena tambah tolak supaya dia boleh 7 lah. Jadi daripada semua kombinasi yang ada mungkin dekat sini, cikgu dapati bahawa 2 dengan 5 dengan 3, 4, kita boleh dapat kombinasi 7. Macam mana? Kalau kamu 2 darab 4, 2 darab 4 adalah 8. 3 darab 5 adalah 15. 15 tolak 8, 7 kan? Jadi ini merupakan cara yang cikgu gunalah. Jadi 2 dengan 5 dengan 8, 15. Sorry. Bukan 8, 15. Adalah 3 dengan 4. Okay, apa yang perlu buat di sini? X. Jadi 5 darab 3, 15 Y. 2Y darab 4, 8Y. Jadi kalau saya nak dia adalah negatif, nombor besar kena adalah negatif. Jadi di sini negatif, di sini negatif. Jadi negatif 3 darab 4, negatif 12. Jadi inilah merupakan tempat yang kita boleh semak lah. Jadi pemfaktoran dia 2Y tolak 3 darab dengan 10Y. Sorry, bukan 10Y. 5Y tambah 4. Jadi ini merupakan pemfaktoran dia. Ini merupakan pemfaktoran dia. Okay? Sebenarnya ini adalah apa kelas? Ini adalah faktor. Ini adalah faktor bagi 10. Ini adalah faktor bagi 12. Ada 3 pasang bagi 12, 2 pasang bagi
10. Okey? Okey. Jadi kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya lagi ya. Selesaikan. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey. A B tolak 4B per 5B bahagi A kuasa 2 tolak 16 per 20. Jadi kita boleh nampak di sini dia adalah mula dengan bahagi pecahan kan. Jadi mula-mula cikgu akan tukar dia kepada darab dahulu. Jadi A B tolak 4B per 5B darab dengan 20 per A kuasa 2 tolak 16. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Kita perlu faktorkan. Jadi kita perlu faktorkan. Dan di sini kita cikgu nampak untuk yang ini, untuk yang kuning yang cikgu bulatkan ini, saya dapat faktorkan B keluar. Jadi dia akan sama dengan B A tolak 4. Apa cara yang cikgu gunakan untuk faktor ini? Sebenarnya A B tolak 4B ni saya bahagi dengan B macam ni. Jadi dia tinggal A tolak 4. Cikgu harap kamu masih ingat ini ya. Lepas tu A kuasa 2 tolak 16 ni macam mana? Jadi ini adalah kita menggunakan cara ini. Ini sama dengan kosong. Jadi ini A kuasa 2 negatif 16. Jadi A dengan A, 4 dengan 4. 4 darab 4, 16. Jadi 4A, 4A. Jadi tolak. Jadi di sini sebenarnya dia adalah A tambah 4, A tolak 4. Jadi dekat sini kita baru mula permudahkan. Jadi di sini kita boleh nampak A tolak 4 ada sama. Saya potong lah. B atas 1 bawah 1 saya boleh potong. Lepas tu 20 boleh bahagi 5. 20 bahagi 5 sama dengan 4. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Jadi apabila sudah selesai, seperti ini. Jadi atas hanya tinggal ini 1, 1, ini 4. Jadi tinggal 4. Bawah tinggal A tambah 4. Jadi ini merupakan jawapan akhirnya macam mana kita selesaikan soalan ini. Jadi kelas, untuk soalan terutamanya C ni, memang kamu kena mahir dulu bahagian A dengan bahagian B dahululah. Baru untuk C ni kamu akan lebih jelas macam mana permudahkan. Seperti apa yang cikgu kata, kamu mesti buat ulang kaji. Kamu mesti target ulang kaji. Baru kamu, kalau kamu ada target ulang kaji terutama dalam bab ni kan, ini merupakan salah satu bahagian yang paling akhir kamu kena dapat belajar. Jadi kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3A. Diberi P sama dengan 2RQ tolak 1. Ungkapkan P dalam sebutan P dan R. Q. Ungkapkan Q. Jadi, mula-mula P sama dengan 2RQ tolak 1. Jadi dia nak ungkapkan Q. Jadi tolak 1 pindah ke sebelah sana. P tambah 1 sama dengan 2RQ. Lepas tu P tambah 1 per 2R sama dengan Q. Jadi Q sama dengan P tambah 1 per 2R. Jadi ini kita telah ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Lepas tu yang kedua, dia beri kita P adalah 9, R adalah negatif 5. Jadi dengan pertukaran perkara rumus tadi,
Jadi P adalah sama dengan 9. Jadi 9 tambah 1. 2A, A adalah negatif 5. Jadi bila kita ganti, kita bagi dia kurungan. Jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. 2 darab negatif 5 sama dengan negatif 10. Jadi akhirnya jawapannya sama dengan negatif 1. Okey. Akhirnya jawapannya sama dengan negatif 1. Okey. Okey, kalau tak ada masalah, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita agak kejar sikit masa. Kalau tidak, nanti kita sangat akhir baru habis. Okey, kos untuk membuat sebiji kek keju ialah RM45. Dalam sehari, Vivian mampu membuat P biji kek keju. Tulis satu rumus untuk kos K. Jadi macam mana? Pertama, kos bagi satu biji kek keju adalah 45. Lepas tu, dia kata dia mampu buat P biji kek keju pada satu hari. Jadi berapa kosnya keju kalau dia buat kek itu selama 5 hari. Jadi kos iaitu K huruf besar. Kalau dia bagi kita huruf besar, mesti K huruf besar. Jadi satu biji kek adalah RM45. Tapi dia dapat mampu buat P biji kek satu hari. Jadi satu hari adalah 45 darab dengan P. Satu hari kosnya adalah 45 darab P. Okay. Lepas tu dia kata dia berapa kosnya kalau 5 hari darab dengan 5. Okay. Jadi kalau cikgu tuliskan dekat sini, ini adalah kos kek sehari. Ini adalah bilangan hari. Dia nak 5 hari punya kan? Okay, jadi sama dengan 225 P. Kos kek adalah sama dengan 225 P. Jadi ini merupakan jawapan. Ini merupakan jawapan yang diperlukan bagi soalan ini. Sangat mudah kan? Okay. Jadi sebenarnya seperti cikgu cakap, ini perlu pengalaman yang lebih daripada kamu. Baru kamu akan lebih senang untuk faham dan lebih senang untuk menyelesaikan. Okay. Kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan C. Okay. Cikgu nampak dia agak kecil. Okay. Raja 5 menunjukkan sebuah pelang rumah yang mengandungi 2 segi 4 sama dan 1 segi 3. Jadi ini adalah 2 segi 4 sama itu. Lepas tu ini segi 3. Ungkapkan luas seluruh raja. Ungkapkan luas seluruh raja. Jadi di sini dia ada 2 segi 4 sama kan? Okay, dia ada 2 segi 4 sama. Okay, jadi luas seluruh raja. Okay, luas bagi segi 4 sama yang pertama adalah 2P darab dengan 2P. Tambah luas segi 4 bagi sama bagi yang kedua
juga adalah 2P darab 2P. Tahu kenapa 2P darab 2P tak? Kerana adalah segi empat sama. Segi empat sama, semua sisinya sama panjang. Dua sisinya sama panjang. Okay. Lepas tu, segi 3 adalah 1/2 darab tapak. Tapaknya adalah cube. Jadi macam mana dengan tingginya? Tingginya adalah 4P. Kenapa 4P? Kita lihat, ini 2P kan? Ini pun 2P. Ini pun 2P. Kamu ada nampak tanda ini tak? Tanda tik ini kan? Jadi kamu ada nampak, kalau kamu ada nampak 2 titik ini, jadi dia adalah sama kan? 2 kali adalah 4P. Jadi kita selesaikan dia. Okay, 4P kuasa 2 tambah 4P kuasa 2 tambah 2PQ. Akhirnya sama dengan 8P kuasa 2 tambah 2PQ. Jadi ini merupakan jawapannya. Luas seluruh raja A. Kita tulislah A. A sama dengan 8P kuasa 2 tambah 2PQ. Tadi cikgu lupa lah. Ini adalah A. Kita nak ada A sama dengan. Lepas tu, kita lihat kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, dia telah sangat jelas bahawa P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Jadi A tadi adalah 8P kuasa 2 tambah 2PQ kan. Jadi sekarang dia bagi kita P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Jadi kita gantilah 8P sama dengan 4 kuasa 2 tambah 2P 4 Q 3. Ingat bila kita gantikan, kita bagi dia kurungan. Bila kita ganti, kita bagi dia kurungan. Jadi untuk bahagian ini, memang cikgu akan suruh kamu gunakan kalkulator untuk settlekan dia. 8 darab dengan 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 darab 3. Jadi jawapan sama dengan 152. 152 meter persegi. Tahu kenapa meter persegi tak? Kalau kamu lihat kepada raja di atas kan, kamu ada nampak panjang itu dia ada bagi unitnya. Unitnya adalah meter M. Jadi that's why di sini jawapan akhirnya dia kena ada meter persegi. Dia mesti ada meter persegi ya. Lepas tu kita lihat soalan yang seterusnya lagi. Lakarkan bentangan bagi prisma pentagon sekata di bawah. Jadi macam mana? Dia hanya perlu lakaran saja kan? Dia hanya perlu lakaran saja. Jadi at least kita kena ada 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu adalah pentagon kan? Pentagon.
Nah, satu di sini. Lepas tu, nah, satu di sini. Nah, ini just satu standard lah. Ah, yang paling penting dekat sini, kamu kena tunjukkan macam ni. Ini adalah yang sangat penting. Menunjukkan bahawanya semua sisinya sama. Kenapa? Kerana dia kata kerana di sini dia ada kata pentagon sekata. Pentagon sekata. Sebenarnya selain daripada jawapan ini, jawapan apa yang cikgu boleh terima juga, ini adalah satu jawapan yang cikgu ada nampak seorang kawan kamu buat lah. Okay? Hmm. Nah, okay. Luangkan sikit masalah. Bagi kamu lihat. Sebenarnya jawapannya ada sangat banyak. Bukan satu jenis saja. Nah, ini adalah salah satu jawapan yang cikgu nampak yang sangat kreatif lah. Okay. Cikgu nampak dia sangat kreatif daripada seorang kawan kamu. Cikgu lupa sudah siapa. Tapi memang tahniah lah. Dia ini memang betul. Tapi, ada tapi pula. Kenapa? Kerana dia mesti kena tunjukkan ini. Kalau dia tunjukkan ini, dia dapat maka penuh. Kenapa perlu tunjukkan ini? Kerana dia adalah pentagon sekata. Okay? Oleh kerana perkataan itu. Okay? Jadi, jawapannya memang boleh lebih daripada dua jenis ni lah. Okay? Macam pentagon ini kamu boleh letak di mana-mana atas. Pun boleh. Okay? Jadi ini merupakan jawapan-jawapan yang ada lah. Kita lihat macam mana kalau untuk yang ini. Jadi cikgu tunjukkan dekat sini lah. Okay? Jadi macam mana? Okay, cikgu tunjukkan dengan warna hijau supaya lebih jelas. Okay? Okay, bila kita buat ini, kita mesti jelas lah. Okay, dia ada 40 sentimeter. Jadi kita bila kita buat ini, kita kena cun lah. Kita kena cun. Okay. Nah, ini adalah tapaknya lah bila dia buka. Lepas tu, macam mana? Lepas tu adalah segitiga. Okay. Okay.
Okay. Lepas tu sama jugalah. Okay. Okay. Jadi ini merupakan pentangan dia. Ini merupakan salah sejenis pentangan nah yang kamu boleh buat. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini adalah 30 cm lah. Dia sama dengan tinggi segitiga ini 30 cm. Nah, nampak kan? Jadi ini merupakan bentangan bagi jawapan B. Bagi jawapan B 1. Jadi cikgu harap daripada ini kamu boleh lebih jelas loh. Kita lihat lagi kepada soalan kedua. Seterusnya, kira apa? Kira peruas permukaan bagi bentuk ini. Jadi kita lihat apa? Kalau kita lihat soalan tadi, jawapan tadi itu, kita boleh nampak ada 5 segi 4 dan 3 segi 3. Jadi ini merupakan bahagian yang kita guna untuk cari luas permukaan. Dia ada 5. 5 apa? 5 segi 4 sama. 5 segi 4 sama. Iaitu 40 darab 40. Segi 4 sama. Tambah dengan 4 segi 3. Segi 3. Iaitu 1/2 darab tapaknya berapa? 40. Darab tingginya 30. Jadi inilah dia. Jadi di sini memang adalah kita gunakan calculator lah. Kalau tidak, kamu buat seperti cikgu macam ini pun boleh. Jadi ini adalah sama dengan 800 tambah dengan 2000. Sorry, bukan 800. 8000. Ini adalah 2400. Ini adalah luas bagi segi 3. Jadi jawapan semuanya adalah 10.400 cm persegi. Ingat. 5 segi 4 sama. Lihat pentangan tadi itu. 5 segi 4 sama. 4 segi 3. 4 segi 3. Jadi ini adalah segi 3. Yang belakang itu adalah segi 3. Yang depan itu adalah segi 4. Jadi kita lihat lagi kepada yang soalan yang seterusnya. Soalan 5. Raja 6 menunjukkan sebuah trapezium PQST diberi luas trapezium PQST adalah 153 cm persegi. Cari panjang bagi RX. Jadi macam mana cari panjang bagi RS? Pertamanya kamu kena tahu apa rumus bagi trapezium. Jadi rumus bagi trapezium luas armnya kita akan ingatkan dia adalah apa? 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi kan? Jadi ini adalah rumus arm bagi trapezium. Jadi sekarang ni kita boleh nampak luas trapezium ni 1/2 darab A. A kita boleh katanya A adalah 6 tambah dengan B adalah 12
Darab dengan tinggi. Tinggi adalah 9 tambah dengan AS. 9 tambah dengan AS. Luas bagi trapezium 153. Jadi kita mula selesaikan lah. Okey. 1/2 darab 6 tambah 12, 18. Darab dengan 9 tambah AS. Dalam kurungan. Okey. Jadi 153 sama dengan 9 darab dengan 9 tambah AS. Jadi 153 bahagi 9 sama dengan 9 tambah AS. Okey. Lepas tu macam mana? Keluarkan kalkulator sajalah. 153 bahagi dengan 9 sama dengan 17. 17. 9 pindah ke depan, tolak 9 sama dengan AS. Di AS sama dengan 17 tolak dengan 9 sama dengan 8 sentimeter. Jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Okey. Yang pentingnya dekat sini adalah trapezium yang kamu nampak dekat sini. Trapezium yang kamu nampak dekat sini. Mungkin cikgu gunakan garis untuk bina lah. Okay, trapezium yang kamu nampak dekat sini. Okay, kamu cuba tegakkan yang macam ni. Baru kamu akan faham apa yang cikgu kata. Okay, ini adalah T, ini adalah S, ini adalah Q, ini adalah P. Jadi ini adalah 12, ini adalah 6. Ini panjang di sini adalah 9 tambah AS. Okay? Jadi gambar raja adalah sangat penting. Kadang-kadang kita boleh pusingkan dia untuk kita nampak dengan lebih jelas. Okay? Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat untuk soalan yang seterusnya? Tentukan sama ada segitiga PRT ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Sama ada segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Jadi ini adalah perkara yang amat penting dekat sini. Jadi macam mana kita nak tentukan? Okay. Pertama, cikgu terlupa ambil gambar raja tadi itu. Tak apa. Cikgu cuba binakan dekat sini lah. Okay. Dia ada dia terdiri daripada 3 segitiga. 3 segitiga. Okay. Okay, apa soalan ini dia nak? Okay. Pertama, ini adalah P, Q, R, S, T. Okay, di sini boleh nampak dengan jelas segitiga PQR dengan segitiga RST adalah segitiga bersudut tegak. Sekarang dia nak tahu sama ada PRT adalah segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Ini adalah yang dia nak kita tentukan. Jadi macam mana kita nak tentukan? Jadi di sini kita kena menggunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Jadi kita kena cari sisi bagi 2 ini dulu.
Jadi sisi bagi ini dengan sisi bagi ini. Kenapa? Kerana dalam soalan dia telah bagi kita sisi yang lain. Okey, ada 18. Di sini adalah 6. Di sini adalah 12. Dan di sini adalah 9. Di sini adalah 8 yang kita telah cari tadi. Jadi sekarang saya kena gunakan skala ini untuk cari. Jadi sekarang saya nak cari sisi untuk PR. PR bagi segitiga PQR ini dia adalah hypotenuse. Jadi kalau kita gunakan formula yang kita pernah, PR kuasa 2 adalah sama dengan 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Jadi dekat sini PR kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 144. 9 kuasa 2 81. Sama dengan 225. Cikgu tinggalkan dia dalam PR kuasa 2. Kenapa? Nanti kamu akan tahulah. Lepas tu kita cari juga RT kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. RT kuasa 2 sama 8. Okey, sekejap . Okey, 8 36. Jadi sama dengan 100. Okey. Jadi sekarang ini kita telah dapat RT dengan PR. Jadi di sini kalau kita nak tentukan bahawa PRT adalah segi tiga bersudut tegak, dia mesti PR kuasa 2 tambah RT kuasa 2 sama dengan PT kuasa 2. Jadi sekarang kita cuba cari PR kuasa 2 tambah RT kuasa 2 sama dengan 225 tambah 100 sama dengan 325. Okey, lepas tu PT kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2. 18 kuasa 2 sama dengan 324. 324. Jadi kita boleh nampak dekat sini P R kuasa 2 tambah RT kuasa 2 tidak sama dengan PT kuasa 2. Oleh kerana dia tidak sama, jadi PRT bukan segitiga bersudut tegak. Oleh kerana dia tidak sama, jadi dia bukan segitiga bersudut tegak. Jadi ini adalah sebab dia lah. Ini adalah sebab dia. Ini juga adalah sebab kenapa kalau kamu lihat cikgu PR kuasa 2 dengan RT kuasa 2, cikgu tidak selesaikan dia lah. Kerana nanti kita guna kuasa 2. Jadi ini adalah salah satu sebab. Kalau ada masalah, kamu masih boleh tanya dengan cikgu. Kita cuba next. Dalam Raja 7, HIJK ialah satu bentuk terdiri daripada segi empat sama dan sebuah bulatan yang berpusat O. Hitung panjang dalam sentimeter lengkuk meja. Lengkuk meja HKJ. Jadi macam mana? Jadi
panjang. Panjang lengkok adalah sama dengan, jadi di sini ini adalah segi 4 sama, jadi ini 90 darjah. Bermaksudnya sudut dekat sini adalah 360 darjah tolak 90 darjah sama dengan 270 darjah. So, jadi dia nak lengkok meja 270 darjah bahagi dengan 360 darjah darab dengan pi 2 pi j. 2 pi 22/7. J adalah 7 cm. Okay. Jadi kalau kamu masih ingat rumus, itu adalah yang sangat penting. Okay. Jadi kalau kita guna kalkulator, jawapannya adalah sama dengan 33 cm. Okay. Okay. Kalkulator. Okay. Jadi tidak ada masalah. Kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya. Seterusnya, cari perimeter dalam sentimeter H I J K. Jadi perimeter. Sama dengan apa? Sama dengan panjang lengkung yang cari tadi kan? Iaitu 33 tambah dengan panjang apa? Panjang HI adalah 7. Tambah lagi dengan panjang IJ pun adalah 7. Jadi jawapannya adalah 47 cm. Panjang lengkok adalah yang tepi ni, yang cikgu lukis ni. Ini adalah panjang lengkung yang dia nak cari. Yang K tadi kita sudah cari. Lepas tu I H dengan IJ itu adalah 7 dengan 7. Jadi inilah perimeter dia. Okay. Jadi kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 6. Sebuah poligon sekata mempunyai sudut pendalaman 135 darjah. Jadi hitung sudut peluaran sekata poligon tu. Jadi kita boleh nampak lah. Okay. Sekarang dalam ini adalah 135 darjah. Jadi kita nak cari sudut luaran dia ini. Sudut luaran dia ini macam mana? Jadi sudut peluaran sama dengan 180 darjah tolak 135 darjah. Jadi sama dengan 45 darjah. Lepas tu namakan poligon tu. Jadi senang saja. N sama dengan 360 darjah bahagi dengan sudut peluarannya 45 darjah. Jadi kita boleh dapatnya dia adalah 8 cc. 8 cc adalah apa? Oktagon. Jadi ini merupakan salah satu jenis soalan yang kamu pernah jawab dalam buku kerja anda. Kamu boleh lihat dalam buku kerja anda. Okay? Jadi cikgu haraplah bahagian-bahagian perbincangan ini kamu boleh gunakan dia sebagai ulang kaji. Jadi nanti bila kamu buat ulang kaji ini, kamu akan lihat balik kepada buku kerja yang kamu pernah buat. Dan kamu boleh cari lagi soalan-soalan dalam buku teks sebagai latihan tambahan kamu untuk pemahaman. Okay? Okay. Jadi sekarang kita akan lihat kepada bahagian B. Raja 8 P ialah pentagon. P ialah pentagon. Dan Q adalah poligon sekata yang tak lengkap. Jadi cari bilangan sisi bagi Q. Jadi dekat sini,
kita perlu apa yang kita perlu buat dekat sini adalah mungkin kita perlu cari berapa sudut peluaran bagi poligon Q. Ini mungkin merupakan salah satu cara. Jadi sekarang mungkin kita kena cari berapa sudut dalam sini, berapa sudut dekat sini. Tapi cikgu sangat pasti sudut ini dengan sudut ini, hasil tambah dua sudut ini sama dengan 180 darjah. Sama dengan 180 darjah. Okay? Jadi sekarang apa yang kita perlu buat? Saya nak cari nilai ini. Sudut ini. Okay, sudut ini berapa nilai dia? Supaya saya boleh dapat sudut ini. Apabila saya dapat sudut Y, saya dapat cari berapa bilangan sisi. Okay, jadi sekarang saya cari hasil tambah sudut pedalaman bagi P. Jadi dia ada 5 sisi kan, pentagon 5 sisi. 5 tolak 2 darab 180 darjah. Jadi 3 darab 180 darjah 540 darjah. Okay. Tahu kenapa di sini adalah 180 darjah kak? Kalau kamu masih ingat, ini adalah selari kan? Selari kan? Jadi oleh kerana selari, hasil tambah sudut pendalaman bagi garis selari itu adalah sama dengan 180 darjah. Yang ini kamu telah belajar masa tingkatan 1. Cuba cari balik. Cuba cari balik dalam buku teks tingkatan 1 digital yang menunjukkan bahagian ini. Kamu akan faham apa yang cikgu nyatakan dekat sini lah. Jadi sekarang 125 darjah tambah 90 darjah tambah nilai S tambah 180 darjah sama dengan 540 darjah. Jadi S tambah dengan 395 darjah sama dengan 540 darjah. Jadi sekarang S sama dengan 540 darjah tolak 395 darjah sama dengan 145 darjah. Okey, jadi sekarang kalau saya nak cari Y, senang. Kenapa? Kerana S tambah Y tambah 80 darjah sama dengan 360 darjah. Seperti apa yang cikgu pernah beritahu, satu bulatan 360 darjah. Okay, jadi S sudah tahu 145 darjah tambah Y tambah 80 darjah sama dengan 360 darjah. Jadi Y sama dengan 360 darjah tolak 145 darjah tolak 80 darjah. Jadi dia sama dengan 135 darjah. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Okay, kita perlu, sekarang saya sudah tahu sudut pendalaman. Y ini adalah sudut pedalaman. Bagi poligon Q. Jadi sekarang saya nak cari sudut peluaran. Luaran poligon Q. Jadi sama dengan 180 darjah tolak 135 darjah. Jadi dia sama dengan 45 darjah. Jadi bilangan sisi bilangan sisi Q iaitu N sama dengan 360 darjah bahagi dengan 45 darjah sama dengan 8 sisi. Jadi di sini dia tanya ada berapa sisi bagi poligon Q kan? Jadi bilangan sisi poligon Q adalah 8 sisi. Jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Ini merupakan penyelesaian dia.
Sebenarnya cara penyelesaian sini agak mirip dengan bahagian A tadi ya. Agak mirip dengan bahagian A tadi. Okey? Jangan risau. Belajar perlahan-lahan. Okay, tak faham, rujuk dengan cikgu lagi ataupun boleh bincang sesama dengan kawan kamu. Okay, supaya kamu, cikgu harap kamu boleh cubalah. Jangan takut dengan salah. Okay? Salah adalah sesuatu perkara yang sangat biasa dalam perjalanan pembelajaran kita. Ha? Okay, jadi cikgu harap kamu cuba. Jangan mudah putus asa lah. Okay? Okay? Jadi kalkulator pun tak guna sudah nanti. Kita lihat kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Ha? Dengan menggunakan jangka lukis, dan pembaris, lukis sebuah segi empat sama bersisi 2 cm. Ingat, jangka lukis dan pembaris. Jadi di sini cikgu keluarkan jangka lukis dan pembaris. Okay. Okay, jadi apa yang soalan ini minta? Dia kata lukis satu segi empat yang bersisi, segi empat sama yang bersisi 2 cm kan? Okay, jadi mula-mula saya kena lukis dulu satu garis dengan pembaris dulu. Lepas tu daripada garis ni saya tandakan satu. Lepas tu dengan menggunakan pembaris saya jangka lukis, saya cuba cari 2 cm. Okay? Sudah 2 cm kan? Jadi sekarang apa yang cikgu buat? Cikgu cucuk dia dekat sini. Gunakan warna lain lah. Warna hijau. Jadi ini adalah 2 cm. 2 cm dengan pembaris lah. Lepas tu apa yang saya perlu buat? Lepas tu saya kena buat bina 2 tiang. 2 tiang yang 90 darjah tegak. Okay, jadi macam mana? Jadi memang dengan garis yang sama. Okay. Ibu cuba panjangkan lah. Tak apa. Lepas tu, cikgu cuba kecilkan dia. Okay. Buat apa? Okay. Daripada sini, saya tandakan. Okay. Sorry. Cikgu rasanya cikgu cuba buat semula. Kalau tidak, nanti. Okay. Mula-mula, saya tandakan dekat sini dulu. Okay. Saya tanda dekat sini dulu. Dan saya ukur 2 cm.
Okey, ukur 2 sentimeter. Saya tandakan. Okey, lepas tu saya guna warna lain. Warna orange. Okey, saya kecilkan dia sikit. Saya cucuk dia dekat sini. Lepas tu saya tandakan macam ni. Kenapa saya nak buat macam ni? Okey. Saya tujuannya adalah saya nak cari persilangan. Tujuan utamanya adalah nak cari persilangan. Okey, jadi cucuk dekat sini. Persilangan. Sorry. Lebih besar sikit. Okey. Jadi persilangan. Okey. Lepas tu cucuk dekat sini. Okey. Nampak persilangan yang pertama kan? Okey, jadi bila selepas saya dapatkan persilangan yang pertama, okey, saya gunakan pembaris. Okey. Saya lukiskan garis daripada sini dan melalui persilangan itu. Jadi sekarang cikgu telah berjaya membina sudut tegak dekat sini. Lepas tu kedua. Sama juga daripada titik 2 cm tadi. Okay, jadi sekarang saya cari ini. Lepas tu saya besarkan dia lagi. Saya cucuk. Okay. Cikgu akan cuba cari persilangan dia ke sini. Okay, kaedah ini adalah untuk cari apa? Cari sudut tegak. Okay, sudut tegak. Okay. Jadi daripada sini melalui 90 darjah. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat? Dengan menggunakan jangka lukis kembali. Dua sentimeter kan? Okey, sekarang saya cuba tandakan. Okey, 2 sentimeter. Lepas tu saya tandakan lagi 2 sentimeter. Jadi dengan menggunakan pembaris, cikgu tidak gunakan pembarisan, cikgu gunakan ini terus. Okay, jadi inilah segi 4 sama yang bersisi 2 cm. Jadi kita kena tandakan. Kita kena tandakan 2 cm. Jadi ini adalah segi 4 yang segi 4 sama bersisi 2 cm. Jadi cikgu harap seperti apa yang cikgu katakan, buat latihan lah. Latihan melukis ni pun agak penting. Macam mana menggunakan jangka lukis. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya untuk sesi perbincangan malam ni? Tak ada. Cikgu tahu otak kamu mestilah sudah berat apabila tengok begitu banyak penyelesaian soalan. Okay. Jangan risau, perlahan-lahan kamu buat ulang kaji satu dengan satu lagi. Okay. Jangan risau, nanti semua ini cikgu rakam dalam YouTube kan. Cikgu akan letak dalam YouTube dan kamu akan cuba tengok kembali untuk masa ulang kaji nantilah. Okay.
Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk malam ni. Dan kita jumpa lagi esok dekat sekolah. Bye-bye. Okay, terima kasih atas kehadiran semua. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, Deng Li, cikgu ingat. Okay, jumpa esok.